Seperti biasa, kita bertemu lagi. Apa khabar? Dan Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua anak murid cikgu yang berada di luar sana. Cikgu mengharapkan kamu berada dalam keadaan yang gembira dan sehat. Yang sangat penting, jaga kesihatan kamu sentiasa. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu Bahasa Melayu tahun 5. Baik, sebelum itu silalah ambil buku Bahasa Melayu tahun 5 dan bukalah buku kamu itu pada muka surat 148. Dalam muka surat 148, kita akan belajar seni bahasa dengan tajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa. Apakah aktiviti kita pada hari ini? Aktiviti kita pada hari ini ialah bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Okey, kita akan mempelajari peribahasa pada hari ini. Banyak pula cikgu tersasul pada hari ini. Baik, tak apa, maafkan cikgu atas perkara tersasul itu. Baik, sebelum itu, marilah bersama-sama cikgu kita baca sama-sama petikan peribahasa dengan tajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa. Encik Nazri dan keluarganya ambil angin di Taman Tasik Titiwangsa. Taman ini baru dibuka setelah kerja-kerja penambahbaikan selesai. Yang mana peribahasa pertama yang kita perolehi adalah ambil angin. Apakah maksud ambil angin? Sebentar, cikgu akan terangkan kemudian. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pada gambar yang pertama. Wah, nyaman dan segarnya udara di sini. Angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa. Ada tak nampak dan dengar peribahasa yang kedua, iaitu sepoi-sepoi bahasa? Kata anak Encik Nazri. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ramai macam semut. Okey, itu adalah peribahasa. Maka dalam gambar yang pertama ini ada 3 peribahasa, iaitu sepoi-sepoi bahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ramai macam semut. Jangan bimbang. Selepas ini cikgu akan terangkan apakah maksud peribahasa tersebut. Okey, cuba kita tengok gambar yang kedua. Kamu harus bijak ambil peluang mengenali tumbuh-tumbuhan di sini. Tumbuhan itu bukan sekadar hiasan, malah ekosistem penting bagi mengekalkan kelembapan suhu sekitar, kata Encik Nazri kepada anak-anaknya. Bagai isi dengan kuku, peluk tubuh. Baiklah, ada 3 peribahasa pada gambar yang kedua. Yang pertama, ambil peluang. Seterusnya, bagai isi dengan kuku. Dan yang ketiganya, peluk tubuh. Okey, itu adalah gambar yang kedua. Seterusnya, pada gambar yang ketiga pula. Kos baik pulih taman ini sangat besar. Namun begitu, pihak kerajaan tetap meneruskan usaha itu demi kelestarian alam di kawasan bandar. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Titik peluh. Baiklah, pada gambar yang ketiga ini ada 2 peribahasa, iaitu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Titik peluh. Okey, itu adalah mengenai gambar yang ketiga. Manakala pada gambar yang terakhir, iaitu gambar yang keempat, kita juga perlulah sentiasa mematuhi peraturan di taman ini. Okey, kata anak lelaki Encik Nazri, kita juga
Perlulah sentiasa mematuhi peraturan di taman ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sepakat membawa berkat. Ada dua peribahasa pada gambar yang keempat, iaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, serta sepakat membawa berkat. Semasa berjalan di Taman Tasik Titiwangsa, mereka sangat selesa. Asmina, adik Afifi, berkata bahawa seronok makan angin bersama keluarga yang disayangi. Itu yang cikgu buatkan untuk kamu bagi garisan kosong ini. Apa-apa pun ayat kamu, terpulanglah kepada kamu, asalkan ayat itu adalah ayat yang mempunyai moral yang tinggi. Maksudnya ayat yang menunjukkan kepribadian yang baik, selain daripada ayat yang cikgu berikan tadi. Boleh? Cikgu mengharapkan kamu boleh mencipta satu ayat. Tak payah, tak perlulah kamu mencipta ayat yang sangat-sangat susah. Fikirkan bahasa yang paling sesuai, paling sopan untuk kamu isi di ruangan kosong ini. Semasa berjalan di Taman Tasik Titiwangsa, mereka sangat selesa. Asmina, adik Afifi, berkata bahawa saya seronok makan angin, ambil angin bersama keluarga yang saya sayangi ini. Itulah ayat, beberapa patah perkataan dari cikgu. Kamu boleh membina ayat kamu dengan beberapa patah perkataan dengan menunjukkan ayat yang bersopan santun. Okey, baiklah. Tadi cikgu ada memberitahu kamu bahawa aktiviti kita hari ini adalah bercerita dan mengunjarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Dan peribahasa kita pada hari ini ialah makan angin. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ramai macam semut. Ambil peluang, bagai isi dengan kuku. Peluk tubuh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Titik peluk, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan akhirnya sepakat membawa berkat. Baiklah, cikgu akan bantu kamu mencari maksud peribahasa kita pada hari ini. Okey, sekarang cikgu ada menyediakan untuk kamu, iaitu tajuk kita hari ini ialah Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa. Okey, di sana ya seperti cikgu sebutkan tadi, beberapa peribahasa yang telah kita pelajari, iaitu peluk tubuh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Titik peluk, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sepakat membawa berkat. Ambil angin, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ramai macam semut. Ambil peluang, bagai isi dengan kuku. Maka aktiviti kita di sini, cuba kamu tengok baik-baik yang telah cikgu sediakan ini. Nyatakan peribahasa yang paling sesuai berdasarkan makna peribahasa yang diberikan. Okey. Contoh yang pertama, sesuatu aktiviti melibatkan pelbagai perkara dilakukan dengan cara mendapat kata sepakat setiap ahli supaya mendatangkan hasil yang terbaik. Okey, apakah peribahasa yang bermaksud sesuatu aktiviti melibatkan pelbagai perkara dilakukan dengan cara mendapat kata sepakat seperti setiap ahli supaya mendatangkan hasil yang terbaik. Okey, kita tengok. Adakah
Adakah bermaksud di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ataupun sepakat membawa berkat? Pilihlah antara satu peribahasa yang cikgu nyatakan tadi. Sama ada yang nombor satu kan, sesuatu aktiviti melibatkan pelbagai perkara dilakukan dengan cara mendapat kata sepakat setiap ahli supaya mendatangkan hasil yang terbaik. Adakah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, atau sepakat membawa berkat? Pilih salah satu peribahasa tersebut, kemudian kamu tulislah di dalam ruangan kosong ini. Baik, yang kedua pula, sangat karib tentang orang bersahabat. Sangat karib. Maksudnya karib ni sangat baik. Okey, tentang orang bersahabat. Sangat rapatlah maksudnya sangat karib ni tentang orang bersahabat. Adakah maksudnya sepakat membawa berkat atau bagai isi dengan kuku? Manakah peribahasa yang paling sesuai dengan maksud sangat karib tentang orang bersahabat? Adakah sepakat membawa berkat ataupun bagai isi dengan kuku? Pilih salah satu peribahasa tersebut dan simpanlah dalam ruangan kosong yang telah cikgu sediakan. Kemudian yang ketiga pula, menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. Maafkan cikgu, tempat ni sebenarnya TEM, PAT, tempat. P pula terbuang. Okey, maaflah cikgu, benar-benar maaf. Okey, menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. TEM, PAT, tempat. Huruf P pula tertinggal di sana. Maksudnya ini adalah tempat. Nombor 3. Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. Apakah maksud peribahasa ini? Adakah maksudnya ambil peluang ataupun di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Okey, nombor 3 tadi kan, menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau tinggal. Apakah peribahasanya? Adakah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, atau ambil peluang? Pilih salah satu peribahasa tersebut dan tulislah dalam ruangan nombor 3 di bawah ini. Baik, nombor 4. Mengambil kesempatan untuk sesuatu perkara. Mengambil kesempatan untuk sesuatu perkara. Apakah maksudnya? Okey, adakah maksudnya ramai macam semut atau ambil peluang? Pilih salah satu, mengambil kesempatan untuk sesuatu perkara. Apakah peribahasanya? Adakah ramai macam semut atau ambil peluang? Pilih salah satu. Kemudian seperti biasa, bubuhlah dan tulislah di ruangan yang telah disediakan. Nombor 5, hasil usaha sendiri. Okey, nombor 5, hasil usaha sendiri. Apakah peribahasa yang bermaksud ambil hasil usaha sendiri? Adakah titik peluh atau ramai macam semut? Hasil usaha sendiri bermaksud apakah peribahasanya? Adakah titik peluh atau ramai macam semut? Pilih salah satu. Macam biasa, awak kena nyatakan dan tulislah di ruangan nombor 5. Seterusnya nombor 6. Mendapat kesenangan atau kemewahan, di situlah ramai orang berkumpul. Mendapat kesenangan atau kemewahan, di situlah ramai orang berkumpul. Itu maksud peribahasa. Okey, nyatakan peribahasanya pula. Mendapat kesenangan atau kemewahan, di situlah ramai orang berkumpul. Adakah ramai macam semut ataupun
hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Pilih salah satu. Sama ada nak pilih ramai macam semut ataupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kemudian kamu tulislah dengan tulisan yang kemas, simpanlah pada petak garisan kosong nombor 6. Nombor 7 pula berbunyi, jika mempunyai cita-cita, seseorang akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Jika mempunyai cita-cita, seseorang akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Itu adalah maksud peribahasa. Apakah peribahasa tersebut? Adakah ambil angin, ataupun di mana ada kemahuan, di situ ada jalan? Pilih salah satunya. Yang kata cikgu tadi nombor 7 kan berbunyi, jika mempunyai cita-cita, seseorang akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Adakah ambil angin ataupun di mana ada kemahuan, di situ ada jalan? Pilih salah satu dan tulislah dengan tulisan yang kemas pada ruang kosong nombor 7. Baik, nombor 8. Sebaik-baik negeri orang tidak sebaik negeri sendiri. Sebaik-baik negeri orang tidak sebaik negeri sendiri. Itu maksud peribahasa. Apakah peribahasa? Sebaik-baik negeri orang tidak sebaik negeri sendiri. Adakah ramai macam semut ataupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri? Sebaik-baik negeri orang tidak sebaik negeri sendiri. Itu maksud peribahasa. Apakah peribahasanya? Adakah ramai macam semut ataupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri? Kena pilih salah satunya dan tulis dengan kemas pada ruangan kosong di nombor 8. Manakala pula nombor 9. Nombor 9 maksud peribahasa berbunyi tidak bekerja. Nombor 9 maksud peribahasa tersebut adalah tidak bekerja. Baik, apakah peribahasa yang bermaksud tidak bekerja? Adakah ambil angin ataupun peluk tubuh? Tidak bekerja. Maksud peribahasanya. Apakah peribahasa tersebut? Tidak bekerja. Adakah ambil angin ataupun peluk tubuh? Pilih salah satu dan nyatakan pada garisan yang nombor 9. Dan akhir sekali nombor 10. Bersiar-siar mengambil udara segar. Bersiar-siar mengambil udara segar. Itu maksud peribahasa. Apakah peribahasa yang menyatakan maksud bersiar-siar mengambil udara segar? Adakah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, atau ambil angin? Pilih salah satu dan simpanlah pada nombor 10 tadi. Baiklah, cikgu telah pun dan kita telah pun sama-sama belajar pada hari ini, iaitu seni bahasa dengan tajuk Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa dengan bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Dan peribahasa itu sudah pun cikgu tolong kepada kamu tuliskan di sini dan cikgu carikan untuk kamu maksud peribahasa itu dan kamu cuma memasukkan peribahasa yang telah kita pelajari ke dalam maksud yang telah pun cikgu sediakan di sini. Baiklah, cikgu ulang sekali lagi. Apakah peribahasa yang kita pelajari pada hari ini? Peribahasa yang kita pelajari pada hari ini ialah ambil angin, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, ramai macam semut, ambil peluang, bagai isi dengan kuku, peluk tubuh,
Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Titik peluh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang kita pelajari hari ini. Dan cikgu pasti dengan adanya maksud peribahasa yang telah pun cikgu nyatakan daripada nombor 1 sehinggalah ke nombor 10, dapatlah kamu cari peribahasa tersebut dan tulislah dengan tulisan yang kemas dalam ruangan yang telah pun cikgu sediakan. Kamu tulis ke dalam buku latihan kamu dengan menggunakan tulisan yang kemas. Baiklah, akhir sekali sebelum cikgu menamatkan pengajaran kita pada hari ini, cikgu mohon banyak-banyak kepada kamu. Maafkan cikgu kerana hari ini cikgu banyak buat silap. Menyebut perkataan, kemudian ada jugalah perkataan yang cikgu tersalah typekan. Tapi tak apa, cikgu mohon maaf. Okey, insya-Allah di lain waktu kesilapan tidak akan berlaku lagi. Baik, harapan cikgu pada hari ini, kamu tulis dengan elok, belajarlah rajin-rajin. Kerana orang yang rajin pasti berjaya. Seperti yang kita tahu, orang yang rajin pasti berjaya. Itu saja untuk hari ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi.